ini ada barisan penaja yang setia bersama kami yang membuat penajaan kuliah-kuliah online kami dengan serendah RM RM1 sehari ataupun RM30 sebulan. Sebab mereka jugalah satu inisiatif program seperti ini, Ramadan Fitness ni diadakan. InsyaAllah sebelum kita menjemput asatizah kita ke platform ini, apa kata kita lakukan sedikit amal jariah dengan memberikan komen, like dan share ke wall dan tag kawan-kawan kita yang ada di dalam FB saat ini kan. Kita tag, kita share, kita hit love, kena komen kat dalam tu, bagi salam. Kerana apa? Kerana bila letak komen dekat sana sebenarnya kita telah memberikan satu kata orang, oh saya hadir macam tu, dan kita sebagai admin kita tahu macam mana nak menghubungi siapa yang datang pada hari tersebut. Jadi tolong komen, share, bagi tahu malam ni ada banyak benda yang kita nak kongsikan. Dan yang lebih menarik lagi, insya-Allah Ramadan Fitness ni akan hadir ke dalam platform di FB dan juga di Zoom kita nanti pada bulan Februari ini. Dan yang menariknya kita nak berikan secara percuma kepada semua yang menonton Ramadan Fitness. Ramadan Fitness, nama Ramadan bukan dibuat pada bulan Ramadan, tetapi dibuat selama 3 bulan punya program daripada Rejab, Syakban dan juga Ramadan. Jadi jangan lupa komen supaya macam punch card lah mengatakan anda hadir pada malam ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah talk show ni nanti akan berlangsung selama 1 jam setengah lebih kurang lah untuk memperkenalkan kami membawakan 3 tokoh ataupun asatizah di bidang masing-masing. Okey, adakah kita punya asatizah sekarang dah bersedia? Sedia. Sedia. Okey, alhamdulillah dah dengar suara tu. Okey, jadi insya-Allah kita mula dulu dengan guru kita dekat sini kan. Jadi bagi yang biasa dengan Pondok Ilmu Online, saya nak kenalkan iaitu ustaz kami, Ustaz Al-Fadil Ustaz Kamal Said. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Allah Senyum semua. aja ya. Okey, sikitlah kita bertakruf bagi yang baru nak berkenalan dengan Ustaz ni. Ustaz merupakan asatizah di Pondok Ilmu Online yang kita dapat jumpa dengan dia pada setiap Sabtu pagi dengan mengenal nama-nama Allah. Kita mengenal Allah dengan dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna tu tadi kan. Jadi Ustaz juga merupakan kata orang tulang belakang lah, backbones kepada Pondok Anwarul Mahabah di Keluang, dan dia juga mempunyai pusat pengajiannya sendiri iaitu Nurul Muhibbin. Betul kan Ustaz? InsyaAllah. Okey, tu baju hitam tu berkopiah. Itulah Ustaz kita, Ustaz Kamal Said. Dan seterusnya orang yang kedua saya nak kenalkan jugalah Dr. Adibah Alawiyah binti Abdul Razak. Assalamualaikum Doktor. Doktor boleh dengar suara sikit? Suara doktor tak dengar ni doktor. Sekejap, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sweet aja. Saya ni berkenalan dengan doktor beberapa tahun yang dahulu sebab nak diet. Saya ikut juga doktor punya ni dan alhamdulillah akhirnya lepas tu dah pancit, dah berat balik doktor. Ini masa untuk kembali ke pangkal jalan kot Ya, inilah masanya insya-Allah. Jadi seterusnya sedikit background tentang bagi yang baru nak berkenalan dengan Dr. Adibah ni. Beliau merupakan doktor perubatan yang pernah berkhidmat di hospital tempatan dalam surgery, sakit puan dan juga perubatan. Beliau juga merupakan perunding profesional dan merupakan speaker dalam Majlis Kongres Sedunia Kesatuan Kesihatan Islam Sedunia yang ke-6 pada tahun lepas. Kita bawakan pakar-pakar untuk persediaan Rejab, Syakban dan juga Ramadan insya-Allah. Dan terakhir ni dia orang Sungai Lui, orang yang paling famous saat ni. Jadi coach kita adalah Coach Syahril. Apa khabar Coach? Assalamualaikum. Khabar baik, waalaikumsalam. Coach nak tanya, Coach kata Coach taklah muda sangat. Boleh ke Coach bagi tahu berapa agak-agak tak muda tu? Saya baru 50 tahun.
50 tahun, alhamdulillah. Tapi nampak masih sado Ya. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi coach insya-Allah bersama dengan kita sebab kalau kita tengok satu-satu profil ni panjang berjela kan, jadi Rosie cuma shortcutkan sedikit apa kata orang untuk berkenalan dengan coach ni. Okey, insya-Allah coach ni mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang fitness industry dan juga pernah muncul di program reality TV di TV Astro dalam Jom Kurus Cabaran 30 Hari. Betul coach? Betul. Ah. Dua season, 30 hari dan second season 60 hari. Kan jadi kita nak tahu juga macam mana boleh kurus dalam masa kita ada 30 hari, ada 60 hari kan nak menyambut Ramadan ni, insya-Allah kita sempat nanti ya. Yeah. Jadi kalau untuk para penonton hadirin yang ada di Zoom, di FB, sebenarnya objektif kami di Pondok Ilmu sini sebenarnya untuk membawa masyarakat untuk melihat pentingnya menjaga kesihatan roh dan juga fizikal. Sebab kenapa kan? Sebab roh ni sakit, dia akan mengganggu emosi. Kalau fizikal sakit pun dia mengganggu emosi. Dua-dua ni sebenarnya dia sangat emosi ni pula dia membuat kita jadi macam tak tenang kan. Jadi kita tak dapat jiwa tenang sebab roh kita sakit, fizikal badan kita pun sakit. Jadi ini adalah benda perkara yang perlu di-repair lah. Sebenarnya kan perlu di repair supaya emosi tu kita nak dapatkan capai apa, jiwa yang tenang. Macam tu Ustaz. Betul ke Ustaz? Ya. InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah kita pula bakal melalui fasa bulan kemuliaan. 3 bulan kemuliaan iaitu Rajab, Syakban dan Ramadan. Bila kita sebut 3 bulan ni Ustaz, tentulah orang akan cakap apa yang paling sinonim dengan bulan ni adalah puasa lah, betul tak? Orang akan sibuk nak puasa Rejab, nak nisfu Syakban kan, Ramadan dah tentulah sebulan kita puasa kan. Jadi bila nak puasa ni kan, jadi saya terus masuk saja terus topik ni sebab kita ada 3 pakar dekat sini yang akan menyentuh beberapa soalan yang saya akan ajukan. Bab kesihatan. Jadi bila masuk puasa ni Ustaz, kita ni sihat aja. Tapi bila masuk puasa memang ditakdirkan ada setengah orang masa itulah dia kena gastrik. Tapi soalan ni saya nak tanya doktor. Kan sebab dia bab sakit ni doktor lah yang kena jawab. Jadi dah 2 minggu puasa dah tak boleh puasa lagi kan, tak boleh puasa penuh. Kemudian masa itulah juga low blood pressure turun kan. Jadi mungkin apakah sebenarnya, kita tak naklah bulan puasa kita ni kata orang lompong kan, especially kalau di Pondok Ilmu ni ramailah yang dah senior, yang dah sepatutnya dah boleh puasa penuh. Tapi ketika itulah kita ni dah diuji kan dengan gastrik apa semua tu. Jadi adakah persiapan diet makanan sihat yang boleh dirancang dalam tempoh 2 bulan ni? Maksudnya masuk Rejab, Syakban supaya nanti bila Ramadan kita steady je nak menghadapi Ramadan tu insya-Allah. Silakan doktor. Okey. Terima kasih Rosie. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya okey Rosie? Mic okey. Alhamdulillah doktor. Okey. So pertama sekalinya terima kasih kepada pengerusi majlis. Selamat bertemu kepada Ustaz Kamal Selalu dengar je dekat online ni, baru first time ni jumpa nampak muka ni. InsyaAllah boleh jumpa berdepan lepas ni. Terima kasih juga pada Coach Syaril jumpa dekat sini insyaAllah. Maybe kalau ada program fitness boleh join sekali nanti kalau turun ke JB. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So rasa kecil je hari ni saya ni sebab saya berada di sisi orang-orang hebat ni. Tapi tak apalah, kita cubalah share apa yang patut pada hari ni. Dan saya difahamkan sesi pada hari ini adalah sebagai introduction ataupun pengenalan kan Rosie, untuk sesi kita next month yang kita akan buat setiap minggu lah. So dalam pengisian setiap minggu tu saya insyaAllah akan kupas dengan lebih detail lagi lah tentang beberapa topik yang saya dah susun. Dan pada malam ni sebagai kita punya sesi pengenalan sajalah, introduction untuk topik ni. So soalan tadi, kenapa bila kita nak start bulan puasa ni mula datang penyakit-penyakit yang kita unconquerable lah. Okay. So mungkin gastrik pun mula nak datang, mungkin kita baru nak kena tekanan darah tinggi. Most of the time kebanyakannya kalau masa bulan puasa maybe tekanan darah tu boleh turun, tapi ada some people dia tekanan darah dia boleh naik.
Kebanyakannya bacaan naik lah kalau bulan puasa ni. Gula naik, kolesterol naik, kebanyakannya menaik je. Nak cari yang turun tu payah. Jadi kenapa? So saya nak ambil masa, pertamanya sebelum saya explain kenapa, saya just nak bagi tahu sikit pencerahan tentang perubahan badan kita sebenarnya yang berlaku bila kita puasa. So Allah Ta'ala jadikan puasa ni, especially puasa Ramadan lah, sebab Mak Saleh pun dia puasa juga. Tapi puasa dia dipanggil intermittent fasting lah, macam-macam fasting dia, ataupun water fasting lah. Dia puasa benda lain tak makan, tapi dia minum air saja. So ada macam-macam jenis puasa, tapi puasa yang diwajibkan ke atas kita ni, puasa Ramadan ni adalah puasa yang memang kita totally tak makan langsung sama ada air ataupun apa-apa. Jadi apa yang puasa ni buat pada badan kita, macam mana kita react. Ni kita kata fiziologi ataupun kesesuaian badan kita. Fizio adalah function ataupun fungsi. Okay, dan logi itu adalah ilmu lah. So badan kita apabila kita berpuasa, dia akan automatically akan ada internal punya perubahan. Sama ada kita suka atau tak suka, sama ada kita sedar ataupun tidak, dalaman kita akan automatically berubah. Antara perubahan pertama yang bila berlaku bila kita berpuasa ni adalah badan kita akan adjustkan kita punya hormon. So hormon-hormon kita yang selama ni semasa kita tak puasa, kebanyakan hormon kita tunggang terbalik sebab cara makan kita, cara tidur kita, mungkin cara exercise kita salah. So semua benda tu menyebabkan hormon kita tak betul. So salah satu efek ataupun kesan puasa dalam badan kita, yang pertama dia akan stabilkan hormon. Dan apa hormon yang paling interesting yang kita semua kena jatuh cinta? Adalah hormon insulin. So kalau kita nak badan yang mantap, kita kena faham dia punya susu galur cerita insulin ni. Sebab apa? Sebab semasa bulan puasa especially ataupun bila kita berpuasa, badan kita akan adjustkan kita punya sensitivity insulin kita. So selama ni kenapa badan kita rosak, kenapa berat badan kita naik, kenapa kalau wanita dia tempat lain dia kurus, tangan, kaki semua kurus, tapi dekat perut toik naik, buncit. So semua tu adalah masalah. Ada yang senyum-senyum yang pegang perut dia tu, tak apa, saya tak nampak. Okay. So masalah utamanya kalau wanita, especially lelaki pun tak kurang juga, adalah masalah insulin resistant. Insulin kita yang dah malas nak bekerja, yang dah tak dengar kata, yang dah jadi degil. Ni semua disebabkan oleh corak pemakanan kita, mainly lah. So apa yang puasa ni buat pada badan kita, the first thing is actually dia stabilkan hormon, terutama hormon insulin. Okay, dan ini akan totally akan adjust balik kita punya paras gula. So itu adalah perubahan pertama lah. Banyak lagi hormon lain yang akan stabilize, thyroid hormon kita, kita punya glucagon, kita punya hormon-hormon yang berkaitan dengan seksual. Semua hormon itu akan distabilkan. Okay, itu hormon. Yang kedua yang saya nak bagi tahu kenapa puasa ni, apa dia punya reaction badan kita adalah dia akan menyebabkan sel-sel kita yang rosak ni bunuh diri. Kenapa pentingnya proses ni? Ini adalah proses kita panggil autophagy. A-U-T-O-P-H-A-G-Y. Proses autophagy ni dia berlaku apabila kita berpuasa. Dan biasanya kajian menunjukkan bila kita puasa at least 8 hingga 10 jam ataupun some paper katakan 18 jam kita puasa, dia akan menyebabkan sel-sel kita yang rosak ni, sel kita yang dah penyet-penyet, yang dah rosak, yang dah tak boleh nak guna, banyak kan sel-sel kita tu, dia akan dimusnahkan dan dia akan di-recycle untuk membentuk sel-sel baru. So proses autophagy ni pada mulanya kajian dia buat untuk tengok kesan kepada awet muda, anti-aging. Tetapi didapati proses autophagy ni juga, especially bila berlaku dalam bulan puasa, rupanya dia gantikan sel-sel kita ni kepada sel baru. So bila kita betul-betul buat cara pemakanan, puasa dengan cara yang betul, once kita dah habis Ramadan tu 30 hari, kita sort of menjadi seorang yang baru. Sebab semua sel-sel dalam badan kita telah ditukar ganti.
Termasuklah sel dekat usus, sel darah merah, sel darah putih, sel-sel lemak kita, okey. Dan yang penting sekali, proses autophagy bulan puasa ni dia akan menyebabkan sel-sel kita yang nak mutate ataupun nak bertukar jadi sel kanser tu dibunuh ataupun dibuang. Tu pentingnya puasa ni. So bila kita faham apa yang berlaku semasa bulan puasa ni, now kita dah nampak saya rasa kenapa sebenarnya badan kita akan jadi sakit bila bulan puasa, whereas sebaliknya badan kita sepatutnya lagi sihat. Bila puasa sepatutnya kolesterol kita turun, badan kita makin segar, insulin kita makin down, blood sugar kita kontrol, blood pressure kita normal. Tetapi kenapa berlaku sebaliknya? Jawapan detail kita akan bagi dalam bulan depan lah. Kita buat sesi weekly. Tapi malam ni saya just bagi highlight saja, dia punya teaser dia sikit. Jawapan dia adalah kerana kita tidak membekalkan hak yang secukupnya kepada badan kita. So apa hak dia? Hak badan kita adalah membaiki secara sendiri. So badan kita boleh repair dengan sendiri tetapi dia tak dapat the authority ataupun hak tu. Kenapa dia tak dapat hak itu? Sebab cara lifestyle kita yang salah. So ni yang kita nak cuba betulkan balik. InsyaAllah sepanjang 8 minggu nanti, bulan 2, kita akan cuba share perkongsian. Saya pun banyak juga belajar sebenarnya, tapi saya cuba akan share mana-mana yang saya mampu. Apa sebenarnya authority ataupun kehendak badan kita yang diperlukan tu supaya kita boleh ganti sel kita. Especially bab pemakanan. 90% daripada kerosakan sel dalam badan kita disebabkan oleh pemakanan. So insyaAllah kita akan look into detail kepada pemakanan supaya kita boleh elakkan masalah gastrik, masalah blood pressure, tiba-tiba jadi gout pula, tiba-tiba ada masalah migraine. So kita kena faham dulu, barulah kita boleh tahu sebenarnya kehendak badan kita adalah untuk membaiki diri sendiri. InsyaAllah kita akan tengok nanti dalam bulan 2. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Saya serahkan balik pada Rosie. Okey. Okey, Alhamdulillah doktor, tu menarik tu sebab rasanya okey tapi tak lama. Nak sampai bulan 2 tu kita ada lebih kurang daripada 2 minggu sebenarnya sebab kita nak tahu juga hak-hak badan kita sebenarnya yang sebenarnya kan. Bila dengar ada apa hormon insulin dan juga autophagy yang boleh membantu kita ni tadi kan. Jadi kalau dahulu mungkin Ramadan sahaja mungkin badan kita boleh adjust, tapi kalau kita dapat preparekan daripada Rejab, Syakban, mungkin kita akan mendapat Ramadan yang sangat sihat insya-Allah. Jadi seterusnya soalan kepada guru kita, Ustaz. Saya pula pernah terdengar tahu Ustaz, orang cakap kadang-kadang orang tu dia sakit misal katalah dia sakit jantung, cuba awak tengok perangai dia tu macam mana sebenarnya. Ataupun orang sakit kanser sebenarnya orangnya adalah seorang yang pendendam. Contohlah, saya pernah dengar orang yang macam tu, dia bercakap macam tu Ustaz. Jadi soalan saya, soalan pada Ustaz ni banyak sikit saya kena tanya. Jadi adakah penyakit fizikal ni Ustaz ada kaitan dengan kerohanian kita? Kemudian adakah kerana roh kita yang sebenarnya tak sihat menyebabkan juga kesihatan fizikal kita tak sihat? Dan juga apakah mindset yang seharusnya ada pada seseorang bila dia ingin sihat jasmani dan juga rohani itu tadi Ustaz. Silakan Ustaz. Senyum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat selawat ni kau bukalah pintu hati kami, pintu fikiran kami, pintu rohani kami agar dapat kebaikan daripada sesi pertemuan ni. Amin. Jadikan majlis yang kau atur ni jadi hidayah buat kami semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan kaji kita selaku MC, yang dihormati Dr. Adibah selaku panel kita malam ni, yang dihormati juga Abang Syaril kita, bukan Abang Syaril, adik Syaril kita daripada Johor Bahru. Saya ingat Abang Ibrahim yang muncul, rupanya Abang Syaril kita. Alhamdulillah. Abang Syaril daripada Sungai Li, Selangor. Masya Allah, Selangor. Allah berkati, Allah berkati Tuan Syaril dan semua sahabat dan penonton sekalian.
Baik, soalan daripada G tadi, adakah penyakit jasad ada kaitan dengan roh? Itu soalannya. Adakah penyakit-penyakit jasad ni dia ada kaitan dengan roh? Itu soalan daripada G. Jadi saya jawab. Jawapannya ya. Ringkas je, ya. Jawapannya sangat-sangat betul. Penyakit-penyakit jasad yang dialami oleh manusia memang sangat-sangat berkaitan dengan roh. Sebab apa? Sebab diri kita yang seketul ni, dia terdiri daripada 3 unsur kan, 3 elemen. Yang pertama roh, yang kedua hayat, kita panggil hayat. Yang ketiga jasad. Ada 3 elemen tu. Ada 3 unsur tu. Unsur roh ni kita tak tahu langsung, kita tak nampak langsung. Tak boleh diukur, tak boleh dibaca, tak boleh dilihat. Unsur hayat ni kita boleh kesan dengan kelakuan sikap. Adapun jasad, kita nampak. Jelas nampak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Antara 3 elemen ni yang paling besar roh. Roh ni lah yang mengikat hayat, mengikat jasad. Kalau roh tak ada, hayat tak ada, jasad pun tak ada. Sebab tu roh ni sangat-sangat berkaitan dengan jasad. Kalau roh kuat, jasad jadi kuat. Kalau roh lemah, jasad jadi lemah. Kalau roh sakit, jasad jadi sakit. Kalau roh hilang, jasad bukan sakit lagi, musnah terus. Jasad dia sangat bergantung, sangat berkaitan pada roh. Sebab tu, tak semestinya jasad kita kuat, nampak macho, sadu je. Main gym kan, malam main gym pula, gym benda main gym kan. Tak semestinya jasad kuat, belum tentu. Kalau jasad kuat, belum tentu roh dia kuat, belum tentu. Buktinya, bila kita nampak orang yang jasad kuat yang macam sihat, tapi bila dia uji sikit, mengeluh, kena buang kerja dah, nak bunuh diri. Kadang tak dapat sesuatu, nak ngamuk, terus stres. Belum tentu jasad dia kuat, roh dia kuat, belum tentu. Tapi kalau roh kuat, sebaliknya, jasad jadi kuat. Walaupun jasad tu ada sakit, walaupun jasad tu dipotong-potong, walaupun jasad tu diuji dengan benda yang berat, walaupun jasad tu dapat kanser stage 5, contoh kan, saya ada kawan, ni kawan ustaz ni mati senyum. Dia mengidap kanser lama, 5 tahun. Isteri tak tahu, mak dia rahsiakan. Senyum, orang ada sihat. Sampai dia mati tu senyum. Padahal dia kena kanser tu, jasad dia teruk. Tapi roh dia kuat, dia boleh senyum je. Kemudian, kalau roh kuat, jasad walaupun diuji dengan macam-macam, dia tetap kuat. Contoh kita kalau baca sirah, kan ada sahabat pergi perang bawa bendera, kena potong tangan, dia masih lagi berjuang. Kena potong tangan sebelah, hilang tangan tu, masih lagi nak berjuang. Tengok. Kalau roh kuat, jasad sakit ke, diuji, dia still kuat. Salah seorang lagi, sahabat Nabi namanya Hafiz Zaid, yang Nabi kirim ke Nabi pendusta tu kan, Musailamatul Kadzab. Sampai sana, Musailamah Sakat tangkap dia, suruh mengaku Musailamah sebagai Nabi palsu. Hafiz, sahabat Nabi namanya Hafiz, dia tak nak mengaku Musailamah sebagai Nabi. Jadi tangan dia kena potong satu sikit sampai kodong. Potongnya sikit-sikit sampai habis. Potong lagi sebelah, habis. Potong lagi telinga, tapi dia senyum je. Akhirnya mati syahid. Lepas tu kalau roh kuat, jasad ni kena sakit ke, dia tetap dia kuat. Sebab tu jasad tu, roh tu sangat penting. Sebab tu roh ni ada kaitan dengan jasad. Dan mungkin doktor pernah dengar, Abang Syarif pernah dengar, Kak Ji pernah dengar, dan ramai orang dengar kisah-kisah orang baca Quran, akhirnya mati, jasad dia tak terusik kan. Banyak kita dengar kan. Sampai ke kubur tu, jasad
Jadi tak terusik, still bagus. Bila roh tu kuat, bukan kat dunia je dia kuat, sampai dekat kubur tu terpelihara. Itu Kasagamat kan berlaku macam tu itu kan, perpindahan kubur, kerajaan Johor nak buat peralihan kubur sebab nak buat highway kan, angkut kubur-kubur tertentu, 11 tahun dah mati, tapi jasad still okey. Jasad masih kuat lagi sebab roh dia kuat. Sebab tu sangat penting. Memang betul jasad sangat ada kaitan dengan roh. Sebab tu insya-Allah pada sesi yang 12 pertemuan nanti Ustaz akan kongsikan how, doktor how. Doktor akan cakap tentang bab jasad dan makan kan. Ustaz nak kongsikan macam mana kita nak membangunkan roh kita ni. Dan sebagai penutup, sebelum Ustaz tutup sesi soalan pertama ni pengalaman kawan-kawan kita yang kena COVID di awal pusingan pertama kemarin kan. Ni kawan-kawan Ustaz sendiri yang dekat Simpang Renggam kena PKPD tu kan. Masuk situ. Jadi ada yang okey, ada yang nervous. Yang nervous ni dia asyik positif saja. Akhirnya doktor hospital tegur, kamu tenang, nanti dia negatif. Nak tenang, akhirnya dia bertenang. Macam mana dia tenang? Dia zikir, dia baca Quran ni. Akhirnya alhamdulillah negatif. Nak tenang dia mesti ada kaitan dengan roh. Akhirnya jasad dia okey. Sebab tu jasad sangat berkaitan dengan roh. Sebab tu insya-Allah nanti kita kongsikan penekanan pada roh nanti di 12 sesi pertemuan kita insya-Allah dalam 2-3 bulan ni. Okey je, sampai situ doktor insya-Allah masyarakat kita. Kita sambung soalan kedua. Okey, insya-Allah. Jadi memang kalau soalan bila Ustaz kata apa? Sakit kita tu ada berkaitan dengan roh kita ataupun behavior kita, perangai kita mungkin kan. Terasalah Ji yang banyak penyakit ni macam-macam lah kan sebenarnya. Tapi insya-Allah dengan adanya mungkin inilah sebenarnya masa untuk kita merepair diri Ustaz kan. Kita diberi peluang sebab kita diberi kehidupan lagi ni sebenarnya. Masih ada lagi pintu taubat, masih ada lagi pintu untuk merepair diri ni kan. Jadi insya-Allah pada tahun ini kita diberi peluang sebenarnya dengan izin Allah. Kita start awal sikit, bukan pada Ramadan. Selalunya bila Ramadan kita pun sangat meriah. Kalau boleh kita nak rasa kemeriahan tu dari awal lagi, daripada bulan Rejab lagi kan, Syaban dan juga Ramadan. Jadi lama sikit Ustaz. Kalau tidak dulu Ramadan aja kan. Jadi kita rasa 3 bulan ni kita meriahkan diri kita dengan Ramadan Fitness insya-Allah. Jadi soalan seterusnya kita akan ajukan kepada Coach Syahril kita, orang Sungai Lui kan. Jadi bila Sungai Lui sekarang dulu tak pernah dengar apa nama Sungai Lui ni sebenarnya. Tapi hari ni bila sebut Sungai Lui je semua tahu kampung yang terputus tu kan. Jadi hari ni dia tak berada di Sungai Lui, dia berada di Kota Damansara, betul? Betul. Okey, insya-Allah. Jadi coach, kalau makan kita dah dijaga contohlah kan. Tu roh juga kita dah siapkan. Tak cukup kalau kita tak exercise. Betul, maksudnya body ni perlukan juga fitness tu tadi kan. Tapi bila cakap pasal exercise, bagi orang yang dekat sini, penceramah kita termasuklah saya ni semua umur dah 5 dekat depan. Kan semua 5 dekat depan tu. Jadi kadang-kadang ada setengah sebahagiannya dah sakit lutut. Macam coach mestilah steady lagi sebab tengok pun macam steady lagi. Okey, macam doktor ni pula lagilah macam tak masuk akal. Kita tak rasa umur dia 50. Kan? Rasa macam sangat muda. Jadi kalau kita ada juga kawan-kawan kita yang mengalami, especially yang mungkin dah cecah 60 tahun kan, bila kata nak exercise tak boleh nak exercise sebab sakit lutut lah, sakit sendi lah, nak angkat barang pun suruh anak kan. Jadi adakah apa bentuk exercise yang mudah bagi beginner yang simple dan menarik untuk yang banyak kat dalam ni, golongan ni lah yang boleh kita lakukan exercise. Macam Ustaz Kamal yang proven lah sebab dia asyik bawa kamera dia bawa naik Gunung Lambak Ustaz. Dekat sebelah rumah dia tu dia asyik tunjuk yang dia exercise. Jadi silakan coach tolong jawab soalan akak ni, adakah exercise yang simple dan menarik supaya kita ni semua boleh sebenarnya lakukan, insya-Allah. Terima kasih Puan Noti. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program ni. Pada saya program ni hebatlah. Dan terima kasih juga kepada panel-panel doktor dan ustaz kerana dapat berkongsi ilmu
dengan saya pun cetek juga ilmu. Walaupun bidang masing-masing lah kan. Tapi ini malam ni memang saya rasa ada dapat banyak ilmu lagi lah yang kita tak tahu. Dan yang kita dah tahu, kita mengesahkan lagi mana ilmu tu benar. Itu tujuan kita belajar sebenarnya. Ada orang dia belajar tapi bila dia dah belajar sekali, tinggal. Bila dia dengar benda yang sama, dia tinggal. Sebab pada dia, aku dah belajar dah. Tu salah. Tu konsep tu salah. Bila kau dah belajar, kau dengar lagi, maknanya sah. Ilmu yang kau dapat tu adalah benda yang betul, bukan benda yang menyimpang. Dan kalau yang kau dengar tu menyimpang, cari lagi benda yang betul supaya benda tu kita dapat benda yang sahih dan sah. Jadi macam soalan Puan Rozi tadi tu, ilmu umur ni dia tak ada memainkan peranan langsung sebenarnya dalam bersenam. Itu satu. Dia yang mainkan peranan dalam bersenam ni adalah kita punya mental. Mental kita sahaja. Macam Puan Rozi tanya tadi. Soalan Puan Rozi pun dah menetapkan dah. Maknanya 55, 60. So apa jadi pada yang 20, 30, 70? Dia sebenarnya apa-apa hal pun dia mental. Sebab setiap kali dia masalahnya adalah kita tak faham dan kita tak tahu. Tak faham lain tak tahu lain. So ada dua benda. Benda tu kita boleh share akan datang lah. Dan tak faham, tak tahu dan tahu tapi tak mau. Banyak benda kita boleh share lagi nanti. So untuk soalan Puan Rozi tadi tu, umur yang contoh 55 lah. Biasanya saya sebagai personal trainer, kita akan diagnose dulu setiap klien. Contoh macam Puan Rozi datang kat saya akan diagnose. Diagnose dalam fitness ni dia panggil PAR-Q. P-A-R-Q. PAR-Q lah. So PAR-Q ni lah yang menentukan dekat mana kita nak letak you. Umur is secondary punya soalan. So PAR-Q tu yang penting sebab ada orang umur 20, PAR-Q dia memang tak boleh pakai. Ada orang umur mungkin macam Ustaz, PAR-Q dia mungkin kalah budak umur 20 tahun. So umur tu tak mainkan peranan. Tu nombor satu. Tu kita kena simpan dalam kepala. Bukan umur yang menentukan, aku dah tak boleh bersenam lah. Bila 55 je, aku dah nak pencen lah. Tak boleh nak bersenam. Tak ada, salah. Tu salah. So cara nak mengubah mental tu yang kita akan ajar nanti. Macam mana cara nak brainwash you, ubah mental tu. Tu satu. Dan apabila you dah ada readiness untuk bersenam, apa senaman pun dia akan jadi menarik. Betul. Ada ke orang, contoh Puan Rozi ke, doktor ke atau Ustaz, yang suka badan kita diseksa? Tak ada kan? Jadi bersenam tu sebenarnya satu siksaan. Macam mana kita nak suka dengan siksaan tu? Tu soalan. Dan saya akan jawab nantilah. Ada tak, ni kajian menunjukkan bahawa 90% orang yang bekerja adalah orang yang tak suka dengan apa yang dia kerja. Tapi dia kena pergi kerja. Dia tak suka tapi kena buat. Sebab ganjarannya adalah gaji. So dalam bersenam, setiap individu tu, dia tak suka badan diseksa. Tapi dia kena cari dan gali dia punya hasil yang dia dapat dengan penyiksaan yang dia lalui. Ini macam ganas sangatlah penyiksaan kan. Saya selalu gunakan term tu sebab dalam bersenam kita tak boleh bagi dia orang soft dan baru kita bagi dia hard, tak boleh. Dalam bersenam kita kena bagi you hard dan baru you dah masuk dan baru tahu taklah susah mana sebenarnya nak bersenam. So berbalik pada soalan yang 55 tahun tadi tu tanya tadi tu, ada senaman dia yang menarik dan senang dan dia orang boleh buat sentiasa di rumah. Yang pertama dia kena tahu, dia kena bezakan senaman dan bersukan. Itu dia kena tahu, dia kena bezakan. Dan dia kena bezakan apa itu senaman dan macam mana bersenam. Itu semua dia kena tahu dahulu. Untuk bersenam dan nak mendapatkan hasil, kita kena tahu tujuan. Tujuan you. Walaupun you 55, you 60, tujuan you apa? Contohnya macam sekarang ni, kita buat Ramadan fitness. Takkan kita nak fitness during Ramadan selama 3 bulan? Betul? Dan selalu orang tanya saya, Coach, perlu ke kita bersenam? Saya nak tanya dengan panel yang ada lah, perlu ke kita bersenam?
Kan? Semua orang akan jawab perlu bila saya tanya. Tapi bila suruh buat semua tak nak buat. Yang kat luar tu pun sama je. Bila tanya perlu. Tapi bila suruh buat semua tak nak buat. Kan? Kenapa kita perlu bersenam? Dan soalan ni adalah soalan yang paling simple yang kebanyakan orang tak boleh jawab. Soalan simple. Kenapa kita perlu bersenam? Kalau ada yang boleh kita punya participant kat luar yang boleh menjawab soalan saya tu dalam masa 1 minit, dia dapat bercuti 2 hari 2 malam kat rumah dia sendiri. So, kenapa kita perlu bersenam? Jawapannya simple. Sebab apa? Sebab kita makan hari-hari. That's why kita kena bersenam hari-hari. Kenapa kita kena gosok gigi hari-hari? Sebab kita makan hari-hari. Benda yang mudah dan kita kena simpan dalam kepala kita. Dan bersenam tak semestinya bersukan. Kebanyakan orang kita bila suruh bersenam, tak nak aku bukan lagi bersukan pun nak bersenam. Itu maksud saya tadi tu, kebanyakan kita tak faham apa itu senam dan apa itu sukan. Orang yang bersenam tak perlu bersukan. Tapi orang bersukan, dia perlu bersenam. Macam Ustaz pun cakap tadi tentang roh dan jasad. Roh perlu, penting untuk jasad. Macam itulah. Dan dalam bersenam pun sama, dia ada 3 elemen. Dia ada flexibility, dia ada cardio dan dia ada strength. So 3 elemen ni kita akan terang lebih lanjut lah, lebih detail dalam program-program yang akan datang lah. Jadi senaman-senaman yang macam Puan Rozi minta tadi tu, tanya untuk orang 55 tahun yang ke atas ni, dia bezanya adalah beginner, intermediate dan advanced. Contoh, you nak buat tepuk bintang, orang panggil tepuk bintang tepuk bintang. So tepuk bintang untuk beginner, dia tak perlulah melompat kangkang kaki tepuk tangan. Itu untuk beginner. Dia cuma perlu tepuk tangan, turun tangan. Itu beginner. Untuk intermediate, dia sambil tepuk tangan, dia buka kaki kanan. Dia turun bawah. Tutup balik. Dia angkat tangan, buka kaki kiri. Itu intermediate. Bila dia dah buat tu 2-3 bulan, bosan lah aku asyik angkat tutup. Okey, lompatlah pula. Nampak tak? Itu perbezaan dia. Senaman sama. Dia tak ada umur. Itulah senaman dia dan dia ada peringkat. Dan peringkat tu yang kita akan tunjuk ajar in detail. Apa pun jenis senaman, you nak jadi bodybuilder ke, you nak jadi racer basikal ke, you nak runner ke, semua benda dia ada beginner, dia ada intermediate, dia ada advance. Sama juga untuk orang pergi gym, tolak besi, chest press dia panggil chest press. Untuk beginner, kita tak suruh dia buat chest press. Kita akan suruh dia push up untuk dapatkan dia punya pack punya strength. Dan bila dia pergi dia intermediate, dan baru kita boleh letakkan dia dekat bench. Dan baru kita increase the weight. Bila you nak pergi competition, dan baru pergi grade advance. Sama juga kalau biasanya masalahnya orang-orang yang dah 55-60 ni sebab sakit lutut lah. Contoh macam Puan Rozi cakap sakit lutut tadi kan. Puncanya adalah berat badan. Kita punya berat kan. Berat dan berat badan tu ditampung oleh lutut. Jadi sebenarnya lutut tu kalau berat badan you ideal, lutut tu takkan sakit. Dan lutut takkan dapat high impact bila you berjalan. So caranya adalah kurangkan berat badan, kuranglah impact daripada lutut tersebut. Macam itulah dia punya gambaran yang paling simple. Dan untuk mengurangkan berat badan tu pula, untuk orang yang 55 ke atas tadi tu, macam saya cakap tadi lah, bergantung kepada dia punya PAQ test lah. Daripada PAQ test tu baru kita boleh determine dia. Perlukah dia buat ni, perlukah dia buat tu. Jangan ikut orang. Dia masalahnya kita ni bila kenapa doktor buat kurus, Puan Rozi cakap aku buat tak jadi pun. So benda-benda tu yang kita akan ajar. Benda tu ada, ilmu tu ada. Cuma kita tak faham dan kita tak tahu. Dan yang selalunya yang dah 50 ke atas ni, dia ada satu je word dia. Dia M tu je. M tu yang menyebabkan dia orang tak boleh nak buat. Betul tak? Setuju. So, Puan Rozi kata M tu apa kakak? Puan Rozi rasa M tu apa? Apa ya? Tak suka nak sebut perkataan tu. Doktor lah. Apa sih? Coach, manja. 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 Boleh. Ustaz,
M tu apa sebenarnya yang dia? Ya? Oh, malas. So tiga-tiga jawapan tu adalah jawapan yang salah. Oh. Oh. So M tu sebenarnya adalah kepada kita orang Melayu, M tu dia lebih kepada malu. Oh. Dia malu nak bersenam, dia malu nak kayu basikal. Nanti dia kata, makcik ni apa pasal kayu basikal? Makcik ni apa pasal terlompat-lompat? Sedangkan orang tu buat, semua bergantung pada niat lah. Kita semua bergantung pada niat. Okay? Orang bersenam, kalau saya, dah tentu saya kompetitor, saya bertanding. Jangan cerita saya, kita cerita in general. Kita awal-awal kita cakap, kita bersenam hari-hari sebab kita makan hari-hari. So in a way untuk burn extra kalori dalam badan, kita bersenam supaya kita dapat berat yang ideal. So kalau you bersenam daripada muda, saya mula bersenam daripada umur saya 16 tahun. Syukur alhamdulillah sebab saya masih lagi boleh bersenam sampai ke sekarang. So dia sebenarnya perkataan malu tu. Sedangkan dia tak tahu yang senaman tu adalah satu pelaburan kesihatan untuk masa depan. Dan kita akan ajar cara melabur untuk kekayaan masa depan dalam kesihatan. Orang asyik cakap mengajar rahsia melabur. Ni tak. Ini rahsia melabur untuk kesihatan masa depan. Kita boleh ajar. Dan benda tu ada dan ilmu tu ada dan tak ada siapa yang nak menyampaikan dan dia orang tak tahu mana nak dapat. Contoh orang yang patah tulang. Balik daripada ortopedik. Doktor cakap dia punya berat badan dah naik sebab tak boleh bersenam. So doktor ortopedik cakap awak pergi bersenam lah. Doktor ortopedik suruh bersenam. Dan orang yang sakit ni pula tak tahu bersenam. Pergilah ke gym. Sampai dekat gym tak ada ilmu. Dapat pun orang kat sana tunjuk ajar, orang yang tak bertauliah. Dah lama dia pun fed up, dia pun give up, dia pun tak bersenam. So benda-benda yang macam tu, kita ilmu tu ada. Benda tu bukan ilmu tersembunyi pun. Ilmu tu ada, cuma cara nak mendapatkannya. Jadi kena buang akak-akak makcik-makcik kat luar tu sifat malu, bukan malas. Saya tahu semua rajin, kalau malas dia orang tak makan. Sebabkan dia orang tak malas dia orang makan. Dia sebenarnya lebih kepada malu. Malu orang sekeliling, kita lebih fikir orang sekeliling ni. Memang kita kena fikir. Tapi adakah kalau budaya malu ni ada pada kaum orang Melayu sahaja ke? Sebab saya nampak juga macam orang bangsa lain, dia orang ni ada community exercise yang dah tua-tua tu kan, dia buat tai chi macam tu. Jadi adakah ini memang orang Melayu sahaja ke macam tu sebab takut dikatakan orang? ya, betul. Ya. Sepanjang pengalaman saya jadi personal trainer, 95% is bukan Melayu. And 5% sahaja yang Melayu. Itu pun budak-budak muda lah. Saya bagi fitness talk ke MBJB, Westport, Peningport. Semua yang datang, kebanyakannya bila saya bagi talk, dia orang tu semua Melayu tau. Tapi macam saya cakap tadi lah, M tadi tu. At the end dia orang cakap dengan saya, malu lah nak bersenam. Kalau malu nak bersenam, awak sendiri merosakkan investment awak untuk masa tua. Sebab bangsa asing, bila pencen, bila berhenti kerja, gratuity, EPF, whatever, dia orang makan melancong luar negeri. Kita, masa pencen, masa tu lah kita nak pergi ke Mekah, betul? So kalau sekarang you tak invest kesihatan you, by the time you 55, macam Ustazah cakap 55 dah tak boleh buat apa, macam mana you nak enjoy buat benda semua dan enjoy dalam masjid, enjoy untuk pergi majlis ilmu. Kalau kesihatan kita tak sepatutnya mengizinkan. bila dah usia begini, inilah masa peluang untuk kita enjoy dalam pergi umrah, pergi melakukan ibadah ya. Okey, insyaAllah coach. Jadi sebelum tu kita take a break sekejap. Kita nak minta juga penonton kita yang berada di FB sekarang ni, kita sedang bersiaran daripada Majlis Pondok Ilmu Online, Pondok Ilmu Online secara live bersama dengan Ustaz Kamal Said, Dr. Adiba dan juga Coach Syahril, yang kita bercakap tentang Ramadan Fitness, bagaimana persediaan kita terhadap Ramadan, dan program ini akan bermula pada Februari ini. Jadi program ini, siapa yang nak mengikuti program ni, berita baik, dia akan dapat ikuti program ini secara percuma di online. Okey, tetapi apa dia kena buat? Dia kena buat, pertama dia kena komen lah. Bila dia komen, barulah saya tahu orang ni ada menonton. Nanti kita bolehlah hantar link. Kalau tak komen, kita tak tahu.
Bagi yang berada di dalam ramai ni, hampir 200 orang yang ada di dalam Zoom ni, boleh dial 013 7222 7222. Alamak, saya dah lupa apa nombor telefon dia. 0137222165. Jadi tolong simpan nombor ni sebab nanti boleh respon dekat sana. Hantar mesej ke sana. Nanti insya-Allah bila ada link yang bertepatan kita akan maklumkan bilakah kelas ini diadakan nanti insya-Allah. Jadi okey, seterusnya saya akan sikit lagi nak tambah daripada sebab coach dah termasuk sikit daripada apa yang terfikir dalam fikiran saya sebenarnya. Tapi nak tahu juga coach, kadang-kadang saya sendirilah saya melihat kan, kawan saya kata kau cuba buat macam gini, naik tangga, kau cuba try naik tangga 5 kali tu naik mesti berpeluh. Dia kata kan, tapi bila saya buat tak jadi berpeluh tak coach? Kan, adakah disebabkan badan saya tak sihat ke ataupun bentuk tubuh badan saya yang mungkin tak sama ke? Kenapa orang ni buat exercise ni berpeluh, yang kita ni buat exercise sama tak berpeluh kan? Jadi adakah tanda-tanda kita ni tak sihat ataupun memang ada salah ke caranya kan? Adakah ini termasuk juga dalam kata orang PACU tadi yang coach sebut tadi, kena diagnosis sebab orang ni exercise-nya tak sama ke? Macam mana tu coach? Benda tu betul lah. Satu kena tahu dalam PACU test tu, PACU punya diagnose tu, kita as a qualified personal trainer, kita boleh diagnose you. Because manusia, badan manusia, dia ada 3 type sahaja. Dia ada ectomorph, mesomorph, endomorph. So ada 3 type. Dan setiap badan ni jenis yang berbeza, senamannya adalah mestilah berbeza. Sebab manusia ni Tuhan jadikan tak sama. Dan different people, different solution. Itu kita kena faham dalam fitness. Different people, different solution. Sebab badan kita pun ada 3 type. Yang standard, yang itu 3 type lah. 3 endomorph, ectomorph, mesomorph. Itu yang macam Puan Rozi tanya tadi tu memang betul lah. Memang badan tu berbeza. Dan setiap orang berbeza-beza senaman. Memang betul apa yang tanggapan Puan Rozi cakap tadi tu dan kawan Puan Rozi cakap tadi tu betul. Kenapa aku naik tak berpeluh-peluh? Mungkin Puan Rozi kena naik 100 kali. Orang tu 5 kali sebab dia maybe ectomorph dan Puan Rozi maybe endomorph. So itu beza dia. Memang ada beza. Macam saya cakap tadi lah, senaman dia tak ada beza. Kalau naik tangga lah. Kau gemuk, kau kurus, kau naik tangga. Bezanya adalah badan tadi tu, jenis badan. Okay, boleh faham kan? Jadi kita akan detailkan lagi. Kalau dalam program ni kita akan detailkan lagi apa itu dan macam mana yang sesuai untuk dia. Dan yang kedua tadi tu tentang berpeluh tadi tu. Yang peluh tu, dia badan kita ni Allah jadikan automatik tau. Betul tak Ustaz? Allah dah jadikan memang automatik. Kita tak boleh kontrol dia. Kita tak boleh kontrol jantung, kita tak boleh kontrol hati, kita tak boleh kontrol pergerakan darah. Semua kita tak boleh kontrol. Kalau kita lapar pun kita tak boleh kontrol. Mesti kita nak angkat tangan makan. Jadi, berpeluh tu adalah, fungsi utama peluh dan untuk badan adalah stabiliskan suhu. Stabiliskan suhu kulit, stabiliskan suhu badan. Itu fungsi peluh. Kalau nak dikatakan, kalau orang biasa tanggapan orang, oh aku dah berpeluh dah, aku dah sihat. Engkau tak berpeluh, engkau tak sihat. Sedangkan dalam senaman untuk cardiovascular exercise yang terbaik bukannya nak perlu berpeluh. Cardiovascular exercise yang terbaik adalah berenang. Adakah orang berpeluh dalam kolam air? Tahu? Maksudnya kita tak nampak kan sebab dia ada cara bercampur dalam tu. Sebab temperature badan dia stable. That's why dia tak berpeluh. Dan peluh tu is not indicator mengatakan you burn fat. No. Fat and calorie dua benda berbeza yang kita akan terangkan in detail dalam program. Fat and calorie itu dua benda yang berbeza lah. Itu benda yang paling banyak orang confuse. Betul tak doktor? Calorie and fat. Ini dua benda yang berbeza. Tapi orang kita, kau jangan makan ni banyak lemak ni. Macam mana lemak kita makan dalam badan jadi lemak? Sedangkan lemak tu jadi daripada benda lain. So calorie and fat dua benda berbeza. Yang kita akan detailkan lagi kan, kita terangkan lagi.
Dan fat pula ada 2 jenis fat. Dan kalori pun ada beberapa jenis kalori. So benda-benda tu kita akan cuba detailkan lagi lah akan datang. So tentang peluh tadi tu jangan salah tanggap. Orang kat luar semua jangan salah faham. Malam ni korang semua kena faham. Berpeluh bukan maksudnya anda dah bakar lemak. Berpeluh tu sebab anda terlampau panas. Anda duduk dalam almari 2 jam tengok apa jadi? Peluh juga ya. Berpeluh juga. Okey, insyaAllah Coach. Terima kasih banyak-banyak atas keterangan ni, dan rasanya dengan Coach ni dia tak boleh duduk secara online. Kan? Dia kena berdepan macam tu. Tapi okey, kita akan kembali semula kepada doktor. Bila jumpa doktor ni mestilah cakap pasal diet kan. Jadi insyaAllah nak tanya doktor, diet pemakanan seorang pesakit kencing manis ataupun orang yang mengidap darah tinggi, saya kira ini 2 penyakit yang berbeza. Kan? Jadi tentunya cara pemakanannya juga berbeza. Kan? Jadi adakah dengan makanan yang seimbang sebenarnya dia boleh menghilangkan penyakit? Orang kata kencing manis, especially kalau insurans cakap kena kencing manis tak boleh beli insurans sebab kencing manis cannot cure. Kan? Adakah penyakit-penyakit ni boleh diubati dengan cara gaya makan yang sihat, doktor? Silakan. Okay, very interesting. Soalan memang burning question tu. Memang ramai nak tahu. Sebelum saya jawab, saya just nak tambah sikit je. Tadi Coach Syaril sebut pasal PAQ kan. Saya pun baru nak belajar juga PAQ. Sempatlah Google sekejap tadi PAQ. Kena bertalaki lagi ni. Tapi kalau untuk PAQ is very interesting lah. Saya tengok assessment dia apa semua. Nak buat juga tu insyaAllah. Saya just nak tambah bahawa untuk seseorang tu selain daripada kita buat PAQ is very good. Tapi saya yang lebih detail dari segi medical lah. Bila kita dalam segi medical, saya akan betul-betul teliti dia punya blood result. Sebab our blood result will never lie. Kita nak tipu macam mana pun, mungkin orang tu nampak sado, nampak kurus, nampak slim, six pack apa semua everything, tetapi bila kita tengok blood result, Masya Allah, ramai sangat daripada pesakit yang kami jumpa, dia punya dalaman dia, apa yang tersirat tu tak sama dengan yang tersurat. So walaupun dia nampak mantap, tapi bila kita tengok blood result, dia punya LDL dia, kolesterol jahat dia very high. Kita tengok dia punya triglyceride, dia punya lemak jahat juga very high. So kita tengok you punya parameters yang lain pun nampak macam very contradict. Dan kenapa benda ni terjadi? So sebab tu dalam banyak-banyak ceramah, dalam banyak-banyak yang saya bagi sharing pada community, saya selalu tekankan bahawa tolonglah cek dalaman. Sebab dalaman lah sebenarnya yang kita tahu keadaan badan kita. And maybe PAQ is part of the dalaman juga yang mungkin saya akan ambil juga dengan lebih detail lah lepas ni untuk ambil tahu. So saya juga nak tambah sikit lagi yang Coach cakap juga tadi bahawa kita fokus kepada orang baya-baya kita kan, umur-umur kita. Tapi dekat sini saya tengok ramai juga yang orang muda-muda ni. Saya itulah kita mungkin orang lain yang muda kan, ustaz ya Allah steady je kan nampak So saya yang bulan depan cukup 50 ni, saya rasa macam Masya Allah bila tengok trend penyakit sekarang ni memang amat scary. Kami tengok, saya dengan Dr. Zul Dr. Zul suami saya dekat Colombia, so dia bahagian surgery. Saya memang handle banyak kes-kes yang diabetic, hypertension, cancer patient, pesakit kencing manis dan sebagainya. Trend penyakit sekarang ni Ustaz, Coach dengan Rosie, dia adalah lebih kepada umur muda. Kalau dulu kita tengok pesakit-pesakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, umur 60, 50, kadang 70. Tapi sekarang ni as early as 20 tahun. Kadang-kadang tu sekolah menengah dah ada masalah hati berlemak, fatty liver, dah ada masalah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. So dekat mana silapnya? So saya suka sangat bila Rosie approach saya, Ramadan Fitness ni, saya rasa this is one of the best thing yang kita boleh offer pada community. Sebenarnya dalam masa 3 bulan ni kita nak hadap Ramadan ni, kita ada masa untuk mantapkan dulu kesihatan kita supaya masuk je Ramadan kita terus boleh masuk gear 5.
Kita tak adalah masuk Ramadan, satu Ramadan barulah terhegeh-hegeh nak belajar tu belajar ni. No. So 2 bulan yang kita ada ni insya-Allah kita akan belajar dan kita akan cuba bagi semaksimum mungkin physical, spiritual, mental fitness supaya kita boleh masuk Ramadan dengan sebaiknya. Okey, satu lagi juga saya nak tambah 3 benda yang Coach Harry cakap tadi. Kita exercise sebagaimana kita makan. Yes, betul. Saya setuju sangat. Saya nak tambah satu lagi. Dari segi medical, kita buang air besar mengikut berapa kali kita makan. Setuju tak? Rosie Ini makan saya besar. Rosie selalu makan berapa kali? makan banyak kali, keluar sekali je. Masya Allah, tu ada benda, something wrong somewhere. Ni benda baru, ni benda baru. Benda baru, yes. Tu Dr. Searle dia bahagian surgery, dia yang bahagian patient cancer dan sebagainya. Daripada pemerhatian dia lah yang kami buat kebanyakan pesakit-pesakit kanser, especially kanser usus, CA colon kita panggil lah. Kebanyakan mereka adalah mereka yang menghadapi masalah pembuangan. Makan 4, 5, 6 kali sehari, buangnya sekali seminggu. Jadi ke mana toksin tu, bahan-bahan kotor tu dia pergi ke mana? Dia naik balik ke dalam badan kita. So dia akan tukar sel-sel kita jadi sel kanser. Jadi dalam masa insya-Allah, dalam masa 8 sesi yang insya-Allah saya akan ambil pemakanan ni, kita akan tengok apa sebenarnya yang kita kena buat supaya bahasa badan kita ni dia dengar kata. Selama ni dia tak dengar kata tau. Kita makan banyak kali pun dia buat dono je. Tak naklah, aku nak buang sekali seminggu je. So now macam mana kita nak take charge, kita nak control badan kita supaya dia dengar cakap kita. Okay, so masuk pada soalan Rosie tadi, adakah penyakit-penyakit ni kencing manis, darah tinggi apa semua ni? Soalan Rosie, boleh tak kita reverse? Betul tak? Betul. Sebenarnya good news saya nak bagi tahu atas dunia ni semua penyakit boleh reverse walaupun doktor lain kata tak boleh Saya sebagai seorang yang memang dah tengok kebanyakan mungkin ramai tak setuju dengan saya ada doktor-doktor dekat sini. Daripada pemerhatian kami kebanyakan penyakit-penyakit kita boleh reverse ataupun kita boleh baiki kecuali satu je tak boleh reverse. Penyakit mati Ustaz. Yang tu je dah tak boleh nak patah balik. Once kita dah mati, memang tak boleh nak buat apa. So kita semua yang ada dekat sini, 186 orang ni, bukan zombie kita masih hidup tau. So kita masih ada masa, ada peluang untuk tukar kita punya lifestyle dan gaya hidup kita. And the best indicator dari segi medical yang saya akan ambil kira, kalau Coach Syaril dia ambil PAQ, tapi the best indicator untuk saya tentukan anda sihat ataupun tidak, saya akan tengok blood result. So insyaAllah saya memang ada saya punya program yang saya pantau apa semua. For those of you yang interested nak kami bantu, sediakan blood result nanti kita akan tengok based on blood result dekat mana sebenarnya slack dia, dekat mana yang kita boleh tolong tu. So itu yang penting. So kalau kita kata tadi Rosie tanya hypertension dengan diabetik kan, darah tinggi dengan kencing manis. Selalu saya bila orang tanya soalan ni saya akan tanya balik. Chicken and egg, mana satu? Yang mana telur, yang mana ayamnya? Kan? Yang mana satu? Yang mana dulu? Kalau kita tengok pemerhatian, 60% daripada pesakit-pesakit kencing manis memang ada darah tinggi sekali. So bila dia dah ada dua tu, kencing manis, darah tinggi, dia akan ajak kawan dia yang ketiga dengan keempat, iaitu kawan dia yang ketiga apa? Kolesterol. Kawan dia yang keempat adalah jantung, salur darah kan? Salur darah. So bila cukup 4 sekawan, maka akan datanglah kawan dia yang kelima, iaitu buah pinggang. So masuk je cerita buah pinggang, dia adalah seakan-akan end of the story kalau kita lambat buat something. Tapi jangan risau insya-Allah, walaupun kita dah ada masalah renal impairment, stage 1, stage 2, stage 3 ke, sometimes stage 4 pun, kalau you all bertindak awal dengan cara yang betul, insya-Allah kita boleh bantu. So conclusion dia daripada soalan Rosie tadi, sama ada kita ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kalau kita dapat lifestyle yang betul, cara pemakanan yang betul, cara exercise yang betul, gaya hidup yang betul, stress management yang betul, cara tidur yang betul. Yang saya dapati ramai orang tak particular tidur dia.
Saya tengok ramai orang, saya cycle juga. Tapi bila saya tengok geng-geng member-member yang cycle, jomlah Iba cycle waktu malam. Nak ajak cycle waktu malam. Saya kata tolonglah, saya cycle tapi saya tak akan gunakan waktu malam yang Allah jadikan untuk rehat, untuk kita buat something else. So malam is purposely untuk kita rehat, supaya kita dapat the best melatonin, hormon, growth hormone, other rejuvenating hormone yang akan bantu repair sel kita, turunkan gula kita, baiki kolesterol kita, turunkan uric acid, bakar lemak-lemak tepu kita. So itu adalah fungsi malam. Jadi saya kata bila kita tak kena cara, mungkin Coach Syaril boleh expand lagi lepas ni, tapi dari segi medical saya kata the best untuk kita buat exercise, kita buat activity, anything lah, adalah kita buat pada waktu yang sesuai dan pada waktu siang. Ada sebab dia lah. So nanti insyaAllah saya akan relatekan dengan pemakanan. Kenapa the best exercise kita buat pada waktu pagi, macam mana kaitan dengan hormon dia dan sebagainya. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih detail tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan. Dua cara saya nak tambah sikit je. Benda kita akan detailkan dalam minggu bulan depan. Tapi saya just nak tambah sikit sebab ala-ala Rosie dah sebut pasal kencing manis darah tinggi. Saya just nak highlight sikit je pemakanan yang sesuai, sebab malam ni mungkin ramai yang dah ternanti-nanti sebenarnya. Saya memang insyaAllah akan bagi hadiah ni doktor. Ada hadiah. Hadiah dari doktor nak bagi tahu apa benda tu. Hadiah saya nak bagi ilmu. InsyaAllah akan ada series of hadiah bila sesi bulan 2 nanti. Tapi malam masya-Allah. Saya just nak bagi satu sharing yang insyaAllah you all boleh guna terus. Kalau darah tinggi dengan kencing manis ni, dua perkara yang kita kena ingat. Sebab saya rasa sekarang ni payah sangat kita nak cari rumah yang tak ada orang yang ada masalah NCD. NCD ni kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Mesti satu rumah, mesti ada something yang problem. Darah tinggi ke, mesti ada yang kencing manis ke, very difficult nak cari semua yang sihat. So, dua tips yang kena ingat malam ni untuk bawa balik. Kalau darah tinggi, perkara pertama yang kita kena kontrol adalah pengambilan garam. Okay, make sure banyak lagi faktor lain, tapi just nak highlight pengambilan garam. Ramai yang cakap cut ataupun stop garam. No, salah. Saya just nak betulkan dekat sini, bukan stop garam, tetapi amount garam yang betul dan apa jenis garam yang kita kena ambil. Yang tu yang penting. So kalau kita totally stop garam, badan kita akan makin rosak. Tetapi ilmu yang kita nak bagi adalah berapa banyak garam yang kita ambil every day dan garam jenis apa. Yang tu yang penting. How to cook, macam mana nak campur semua makanan supaya ada food synergy. Semua benda tu kita akan belajar nanti insyaAllah. Masya-Allah. Untuk kencing manis, satu lagi untuk kencing manis, kita kena kawal dia punya, yang pertama yang paling penting adalah hormon insulin, kan tadi saya sebut kan. So the best thing yang kita boleh jaga kita punya hormon insulin kita adalah melalui pengambilan GI. Kita kena particular ataupun kita kena telitikan pengambilan makanan-makanan yang low GI, especially lah selain daripada fast food, selain daripada makanan radang, kena ambil tahu tentang GI, glycemic index. So glycemic index ni adalah makanan, kita tengok dia punya indeks ataupun betapa cepat dia menaikkan paras gula dalam darah kita. So fokus kepada GI yang low. Contoh, kalau selama ni kita makan nasi putih, tukar kepada beras perang. Sebab GI nasi putih tu, beras yang putih, especially beras siam. Saya kalau balik Kelantan, kalau dululah saya from Kota Baru, saya memang akan cari beras siam. Sebab beras siam tu bau dia wangi. Bau beras wangi kan. Tapi for your information, beras siam atau beras wangi, beras putih ni GI dia very high. So kalau you all ambil beras putih lagi, biasanya kita punya insulin tu akan tetap resistant. Dia tak akan bantu untuk turunkan kita punya sugar. So tukar yang paling senang, tukar kepada beras perang, brown rice. So masak beras perang, tapi jaga amount dia, jaga apa kandungan dia, apa kita makan dengan lauk apa, semua tu penting juga. Dan insyaAllah kita akan go into detail bulan depan. So tu saja, insyaAllah kita tambah lagi nanti for the last round insyaAllah. Okey, jadi insyaAllah terima kasih doktor atas pencerahan kan. Jadi macam bagi yang kita ni dah ada signal-signal kencing manis ke ataupun darah tinggi, jangan berputus asa. Sebab especially kadang-kadang bila
dah umur macam Rosie nak beli insurans, dia kata, oh dah ada kencing manis, tak boleh beli, dia kata kan. Jadi macam frust, sebab masa ni lah dah tua ni ada sikit duit nak boleh beli kan. Jadi jangan risau, jadi kita repair kita punya kesihatan tu tadi. Dan soalan banyak kat dalam ni, ada yang kata tak sabar, macam-macam bertanya tentang apa berponi sama tak dengan beras merah. Okey, benda ni semua kita tak jawab dekat dalam pada hari ini sebab masa kita sangat limited, kerana nanti kita akan ada kelas. Kita akan berjumpa pada bulan Februari nanti, tak lama, sabar sikit saja. Yang berada di FB tolong share pada kawan-kawan, tolong komen kat sana supaya kami kenal anda sebenarnya. Jadi okey, ini soalan terakhir sebelum slot yang seterusnya kepada Ustaz. Ustaz. Okey. Soalan saya, exercise sudah, makan dijaga, semua kekuatan jasad ni Ustaz. Bagaimana pula dengan kesihatan roh? Apakah diet dan amalan tertentu untuk kekuatan roh pula? Ada exercise juga kat Ustaz? Kalau orang lain ni kan dia kena exercise lah, dia kena makan berapa kali, kena keluar berapa kali kan. Tapi roh kita ni Ustaz kan, ni sebab bila masuk Ramadan ni kata Ustaz, dia punya key ni sebenarnya dekat roh. Kita buatlah macam mana kan, tapi roh ni nak dibangunkan dahulu kan. Jadi ada tak diet untuk roh ni sebenarnya Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Dr. Adibah yang berkongsi tentang pemakanan tadi dan sebagainya. Terima kasih juga untuk Coach Syarif kita yang berkongsi tentang senaman, ilmu senaman. Jadi Dr. Adibah dah buka clue-clue tadi untuk atasi penyakit, untuk sihat. Tadi pun Coach Syarif pun dah berkongsi sedikit clue-clue tu apa nak buat. Ustaz pun rasa macam nak belajar juga tu dengan Coach Syarif. Okey, macam mana yang Ustaz sebut tadi, dalam 3 elemen unsur yang dalam diri kita tu yang paling besar tu roh. Jadi jasad kita perlu jaga dengan pemakanan, dengan senaman tadi kan. Dan roh ni pula dia special. Jadi kita kena juga, bukan kena juga, kita mesti ambil berat tentang kesihatan roh, makanan dia, apa senaman dia. Sebab yang antara 3 elemen yang paling besar kan roh. Roh yang paling besar dia. Kalau sihat, jasad jadi kuat macam Ustaz sebut tadi. Jadi apakah makanan roh, diet roh tu supaya dia kuat semasa kita di dunia, walaupun kita banyak penyakit, walaupun kita banyak cabaran, tapi kalau roh kuat insya-Allah. Pertama dia akan menguatkan jasad, menyihatkan jasad. Kalau jasad lemah pun dia tetap kuat Jadi amalan roh ni ataupun makanan roh ni, kita balik kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Orang Yahudi di zaman Nabi SAW, dia sentiasa bertanya tentang ruh tu. Orang Yahudi ni kan bijak, dia suka mengkaji, dia suka research kan, dia nak tahu. Sampai benda yang gaib-gaib pun dia nak tanya. Yang dia tahu, yang tahu tu Nabi je. Dia pun tunjukkan Nabi, tanya roh tu apa, roh tu apa, roh tu apa. Jadi Allah pun bagi jawapan. Allah kata, "Qul ruha min amri rabbi." Roh ni urusan aku, kata Allah. Kau tak boleh kacau. Jasad kita boleh olah. Nak diet macam mana, doktor boleh bahas, boleh fikir, boleh berbincang dengan pakar-pakar kan. Kalau kau Syahril bab senaman tu boleh ada begini-begini, kita boleh cuba tengok PQ apa PQ apa PQ kita boleh tengok PQ. Tapi kalau roh tak boleh, buat amal tak boleh, kita nak mesyuarat tak boleh. Jadi makanan dia special roh ni. Apakah makanan roh biar roh kita jadi kuat, badan sama ada semakin sihat, atau kata siap pun kita tetap kuat untuk kehidupan. Oleh kerana roh ni benda kita tak nampak, kita tak tahu, tak boleh kaji, tak boleh konsum amal, tak boleh ukur, tak boleh kita buat submission. Jadi kita kena totally ikut Allah. Kita follow Allah 100%. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jangan buat. Dalam bahasa mudah gini, makanan dia amal soleh. Amal soleh bukan kalangan-kalangan manusia. Kan kita boleh mesyuarat.
Allah suruh apa kita buat. Jadi kesimpulannya, makan roh ni amal soleh. Jadi kita kena buat amal soleh. Makanan kita makan lah, senam kita senam. Tapi amal soleh ni kita kena jaga. Sebab amal soleh lah, dia diet roh, makanan roh yang sangat penting bagi kehidupan kita. Indikator kayu ukur menunjukkan orang tu roh dia lemah, senang aja. Roh kita nak kuatkan dengan amal soleh. Apakah kayu ukur nak tengok orang tu roh dia lemah? Sebab roh kalau lemah, walaupun duit dia banyak, otak dia bijak, badan dia sihat. Kalau roh lemah, dia akan cepat panik, akan cepat susah hati, akan cepat stres kan, akan cepat macam-macam. Jadi kayu ukur kita nak tahu roh tu lemah, tengok amal soleh dia. Kalau solat dia mungkin tak solat, Quran tak baca, itulah petanda roh dia lemah. Dulu kita rajin baca Quran, taskan dah macam malas, tu that's mean what? Roh kita lemah. Tu jaga-jaga kalau macam tu. Kalau roh tu lemah tu kita bahaya, kalau musuh datang kalah kita. Orang jahat pengaruh, kita boleh terpengaruh. Lepas tu Ustaz ulangi lagi, untuk kita kuatkan roh kita supaya roh kita jadi kuat, tak yang tak bukan, kita kena jaga amal soleh. Amal soleh tu banyak sangat doktor, cukup syarif. Ada spesifiknya Ustaz akan kongsikan dalam 12 pertemuan. Ni secara spesifik. Jadi insya-Allah kalau yang kita buat benda tu, roh kita akan kuat. Dan masa yang sama, makan jaga macam tu tadi Bana ajar kita kan. In the same time tu, selamat kena buat. Kalau sembahyang dia makan tak jaga belasah, rosak juga, kita sakit juga. Jadi kena stabil lah. Roh kena jaga makanan, jasad kena jaga. Cuma dalam badan kita ni yang paling besar tu roh yang perlu diberi keutamaan. Yang paling besar kita kena jaga. Kalau roh kita tinggalkan makanan dia, kita sibuk dekat makanan jasad, kita akan jadi orang yang sangat lemah, bangsa yang sangat lemah, boleh dijajah oleh siapa saja. Badan kita kuat macam mana pun, tembak mati juga. Orang serang boleh kalah. Tapi kalau roh kuat kena tembak, dia akan turun. Terus kita akan ke depan, mara dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya, untuk soalan kedua ni, pendek je. Makanan roh, amal soleh. Amal soleh tu apa Ustaz? Banyak amal soleh nak buat. Nanti 12 pertemuan atau 8 tu kita akan terangkan satu insya-Allah untuk kasar roh. Doktor akan terangkan 12 pertemuan tu satu bab makan. Betul syarif bab senaman. Kita tengok tiga-tiga tu kita gabung jalin. InsyaAllah kita keluar Ramadan tahun ni tak macam tahun lepas. Amin. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi alhamdulillah kita seorang dah dapat 2 soalan sebenarnya, tapi kita tak nak juga tinggalkan dengan kata orang soalan dengan jawapan ni saja. Kita nak tahu juga apa perancangan macam Ustaz ada 12 siri. Maksudnya Ustaz akan berjumpa kita pada Rejab, Syakban dan Ramadan. Dia akan bimbing kita pada 12 siri tu kan, sepanjang 3 bulan yang mulia ni lah, kemuliaan ni. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz sharekan sedikit kan apa yang akan Ustaz sampaikan dalam 12 minggu dalam Roh Fitness nanti bermula pada Februari insya-Allah. Ini ke penggulungan ni? Ini dah masuk penggulungan Ustaz. Penutup Penutup dah. Okey, dalam kitab-kitab kuning menjelaskan bulan Rejab, dia tujuan kita beramal di bulan Rejab untuk menguatkan jasad. Ada pun bulan Syaban, amalan yang Allah suruh kita buat untuk menguatkan jiwa, yang kita panggil hayat tadi itu. Ada pun kemuncaknya pada bulan Ramadan. Dia akan menguatkan ruh. Sebab tu Ustaz ucapkan tahniahlah kepada kaji sebab buat persiapan awal macam doktor kata tadi. InsyaAllah. Tak nak Ramadan baru nak start, kita start daripada sekarang. Sebab ketiga 3 bulan tadi dia menyempurnakan diet tu. Jasad, hayat dengan ruh. Lepas tu kita rugi kalau kita tak menjaga perkara ni. Saya nak kongsikan nanti dalam 12 pertemuan tu supaya bukan sekadar jasad je kita sihat macam doktor akan bimbing kita dan juga Coach Syahda, tapi kita juga akan mendapat kekuatan kesihatan ruh. Jadi bila kita keluar nanti bulan Ramadan, kita betul-betul orang baru, kata Dr. Adibah tadi.
jadi orang baru. Bukan sekadar sel je baru, tapi rohaninya bersih, fikiran dia tak macam dulu nampaknya, mata hati dia makin terang. Tapi jangan, dan kita harapkan nanti habis Ramadan, kita harapkan sangat mereka betul-betul dapat kebaikan berpanjangan, insya-Allah. Tak nak macam tahun lepas, habis raya habis. Lepas tu kita nak buat perkongsian ilmu ni pada tahun ni, insya-Allah. Kita doakan di Ramadan kita betul-betul dapat strength tiga-tiga elemen tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Itu saja Kak Ji. InsyaAllah. Kadang-kadang teringat Ustaz, kadang kita ni kita boleh nampak perubahan kan daripada wajah tu sendiri sebenarnya. Bila roh kita ni baik, kadang kita boleh nampak. Jangan cakapkan roh, kesihatan kita. Bila kita sihat sebenarnya wajah kita pun sebenarnya berbeza. Apatah lagi kalau roh kan. Kadang kita nampak orang ni dulu macam tu tapi sekarang ni nampak sejuk je muka. Kita pun tak tahu kat mana tentang sejuk tapi kita melihat dia kita rasa sejuk macam tu kan. Jadi selepas ni saya nak minta Dr. Adibah pula. Okey, Dr. Adibah ada 8 minggu bersama dengan kita, yakni pada bulan Rejab dan bulan Syakban nanti. Dan apa pula yang akan disentuh sepanjang 8 minggu dalam perjumpaan kita. Adakah mungkin doktor sediakan menu ke untuk kita ataupun sepanjang Ramadan Syakban ni ada khas sesuatu yang guidance untuk kita lakukan nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih Rozi. Okey, penutup Ko Syaril dengan Ustaz Kamal. So saya sepanjang sesi kita nanti akan datang ada 8 slot tu, insya-Allah. Tengok atas permintaan lah, kalau mungkin ramai nak belajar mungkin kita buat kelas masakan ke, cooking class. InsyaAllah. Tapi saya sediakan 8 slot untuk sesi penerangan secara santai, maybe mengenai tajuk-tajuk yang saya plan lah. Ni adalah saya punya cadangan, maybe ada perubahan. Yang pertama saya akan share sebab kita masih lagi dalam musim endemik ni, COVID, Omicron apa semua. Jadi saya akan share juga makanan dan sistem imun kita. Tu yang pertama. Yang kedua saya akan sharekan risiko dan komplikasi serta cara mengawal tekanan darah tinggi. Yang ni detail sikit. Yang ketiga, gula dalam darah dan gula dalam air kencing. Kenapa kita perlu cakna? Okey. Yang keempat, tajuk yang saya sediakan penyakit buah pinggang dan dialisis, sejauh mana kita mampu lari darinya. Sebab nampak sekarang ni situasi semasa macam semua ni nak menuju ke arah tu je, kita punya lifestyle. So kita nak tahu buah pinggang dengan dialisis ni. Yang kelima, saya akan sentuh tentang obesiti dan otak. Okay, sebab banyak kajian yang kita buat sekarang ni, banyak latest kajian dikaitkan bahawa lagi besar saiz pinggang kita, lagi kecil otak kita mengecut. Ni memang antara kajian Maknanya lagi tinggi kita punya BMI, fat percentage kita, lagi gemuk lagi cepat otak kita ni shrink. So bila otak kita shrink, kita tak akan daya fikir, kita akan ada daya fikir yang lemah, cepat nyanyuk, Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. So tu adalah insya-Allah yang kelima. Yang keenam saya akan sentuh tentang penyakit-penyakit saraf dan salur darah. Ni maybe rangkumi juga tajuk yang Rozi tanya tu, arthritis dan sebagainya tu, dia merangkumi lah, sakit lutut sebagainya. Yang ketujuh saya akan sentuh tentang fungsi hati, hati yang berlemak. Dan yang ke-8 tentang tulang lah. So tajuk dia kenapa tulangku cepat reput dan patah. So nanti kita akan belajar kenapa sebenarnya. So tu saja, saya insya-Allah saya doakan mudah-mudahan. Adakah nanti doktor, adakah dengan setiap topik yang kita pergi kan, kalau Rozi melihat tu semua organ lah kat dalam badan kita ni cuba doktor bawakan tu, adakah memang di situ nanti akan ada diet-dietnya sendiri yang doktor akan huraikan? Setiap tajuk tu dia akan masuk dengan diet dia, pemakanan dia. Macam tajuk yang ke-8 tu tulang, saya akan masuk pemakanan untuk tulang. Tajuk yang ke-7 tu tentang hati. So apa pemakanan untuk buangkan lemak dekat hati, untuk jaga hati kita. Hati fizikal lah Ustaz Kalau hati kalbu tu lain. Ni hati fizikal. Hati yang seketul tu. Okey. So insya-Allah Rozi, saya akan masukkan unsur-unsur diet dan pemakanan dalam setiap tajuk. Insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah izin. Insya-Allah ya. Okey, dan terakhir Coach Syahril ni. Untuk kelas coach ni tak mungkin kita nak buat secara online kan, sebab
coach ni dia kena fizikal. Jadi setelah berbincang sebelum nak adakan ni, kelas coach ni tak boleh lah kan. Kita cakap awak buat macam ni, awak buat macam ni. Dia tak, it doesn't work untuk kelas coach ni kan. Jadi untuk lakukan physical training untuk bersama coach, insyaAllah kami akan bawakan coach turun ke Johor Bahru untuk bersama-sama kami pada 26 Februari nanti. 26 Februari tu di Trove Hotel Trove Hotel di Johor Bahru akan bersama dengan coach. Nanti kami akan bagikan info dan kita nak tahu juga kan bentuk exercise yang bagaimana agaknya yang coach boleh sharekan pada kita dan apa agaknya yang akan bakal coach sampaikan atau kongsikan pada pertemuan pada tarikh tersebut nanti, insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih Puan Rozi. Untuk 26 hari bulan Februari tu, macam Puan Rozi cakap tadi tu memang betul lah. Untuk bersenam exercise ni kita tak boleh online kan. Kaki saya tak nampak, tangan saya tak nampak. Dan nak bercakap pun face to face tu lagi akan dia dah boleh menjiwai lah maksudnya tu. So untuk 26 tu kita akan sentuh topik basic. Kita akan buat klinik macam bengkel ke untuk satu hari. Kita akan buat klinik, kita akan sentuh tentang kita akan ajar apa itu senaman, apa itu sukan, bila perlu bersenam, kenapa perlu bersenam, macam mana nak bersenam, dekat mana nak bersenam, perlu ke bersenam, dan kita akan ajarkan, kita akan bagi tahu beza-beza benda-benda yang selama ni kebanyakan anda di luar sana fikir adalah sama. Saya akan membezakan setiap benda yang anda rasa sama. Okay? Macam tadi doktor pun sentuh pasal jangan bersenam, jangan cycling waktu malam. Ada orang dia tak faham sebab macam mungkin ustaz lebih memahami. Kitaran bumi kita ni siang dan malam tu adalah sama kitaran dengan badan kita. Badan kita automatik. Setiap kali matahari naik, masa itulah kita punya metabolisme akan di-boost on that time. That's why kita terjaga dari tidur. Sebab metabolisme boost dipanggil, metabolisme boost. So metabolisme tu akan naik seiring dengan matahari naik. So by the time matahari turun, metabolisme kita pun dah turun. Bila metabolisme turun, barulah melalui proses baik pulih kita punya sistem badan, sel macam doktor cakap tadi lah yang akan diterangkan lebih lanjut lagi masa 26 hari bulan. Tu salah satunya lah. Dan banyak tip-tip yang saya akan kongsi dan ajar, bukanlah ajar lah, mana kongsi lah dengan dia orang macam mana cara untuk menjaga kesihatan dengan betul. Ada orang bersenam tak betul sebab satu saja. Kadang-kadang dia bersenam, dia tak ada record. Macam Puan Rozi cakap awal tadi naik tangga, turun tangga kan. Dia tak record. Today dia naik tangga berapa minit. So kalau today dia naik tangga 2 minit, 2 jam untuk naik 2 tingkat, maybe selepas sebulan, dia tak perasan sebenarnya dia dah naik tangga tu tinggal 1 jam. Tapi disebabkan dia tak ada record, dia rasa macam, aku ni tak berpeluh-peluh pun. Padahal dia dah ada pembaik pulih dalam dia punya sistem, dia punya otot. Menyebabkan dia lebih advance untuk buat lebih baik daripada itu. Itu yang orang tak perasan. Kita akan ajar macam mana untuk buat program planning. Kita akan ajar sekali. Dan banyak tips-tips yang kita akan kongsi. Salah satu tips yang sebenarnya yang orang kita tak tahu. Kebanyakan kita ni sebenarnya nak kuruskan badan. Betul? Betul. Dan jangan ingat kuruskan badan untuk Ramadan sahaja. Kuruskan badan macam Ustaz cakap, selepas Ramadan ni jadilah orang yang lain dan berpanjangan dan berterusan. Jangan sampai Ramadan, habis raya habis. Segala ilmu tak digunakan. Satu tip yang banyakkan orang tak tahu, tapi simple tip untuk nak kurus. Ni cerita nak kurus lah, orang nak kurus kan. Ni semua kat luar tu nak dengar tu sebenarnya. Satu tip je nak kurus. Simple aja. Benda yang paling simple nak kurus. Itu pun orang tak boleh buat. Kenapa orang tak boleh buat? Macam saya cakap tadi lah. Tadi tu. Tahu tak satu tip macam mana nak kurus? Tipnya adalah setiap seorang di rumah kena timbang berat badan setiap hari. Baru anda akan kurus. Kalau anda timbang berat badan setiap 10 tahun sekali, anda tak akan kurus. Faham? Sebab ini hari awak timbang 60,
Esok awak timbang 61, automatik lusa awak akan control dan awak akan more exercise. So you akan dapat berat yang ideal sepanjang masa. Timbang tu adalah penting dan jangan malu untuk menimbang berat badan anda setiap hari. Dan salah satu daripada diagnose saya untuk program 26 hari bulan tu adalah menimbang berat badan. Oh, Okay. Saya semua dah mula malu. Setiap kali program semangat. so setiap orang kena ada penimbang di rumah dan menimbanglah berat anda setiap hari. Monitor berat badan anda, berat yang ideal dan maintain berat yang ideal tu every day. Itu tips yang paling berguna untuk anda kontrol berat badan. Dan banyak lagi tips-tips yang senang-senang untuk menjaga badan yang kita akan share pada 26 bulan tu. Kita akan share macam mana nak bersenam, bila nak bersenam, dekat mana nak bersenam dan waktu yang sesuai dan usia yang sesuai untuk bersenam. Kita akan share. Semua kita akan share dan kita akan bagi sebab ilmu tu ada dan ilmu tu bukan rahsia. Kita kena share. Nanti saya kena tanya pula nanti sebab kau belajar banyak kau tak nak bagi kat orang, kenapa? Jadi kita kena share. Jadi itulah. Kita akan jumpa nanti dekat tu yang akan diuruskan oleh Puan Rozi. Kita boleh jumpa di Johor dan kita akan cerita lebih lanjut lagi lah tentang tips-tips dan cara-cara untuk menjaga kesihatan berpanjangan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Rozi. Jadi ni coach ada yang tanya hari-hari timbang lebih 5 kali sehari. Kan maksudnya concernnya dia naik 1 gram pun agaknya dia apa? Itu dah tak boleh. Itu salah. Tak boleh. Salah pula, tak boleh pula. Kalau awak biasa timbang every morning, so every morning sahaja you timbang. Dan berat you akan fluctuate on the day. 24 hours berat you akan fluctuate. So let's say pukul 8 you timbang, next pun pukul 8. Tak boleh. Tu banyak lagi benda kita akan share. So macam dia dah terlanjur Puan Rozi tanya, saya kena beritahu lah. So dia ada. Kalau you menimbang pukul 12 tengah hari, maknanya next pun 12 tengah hari you timbang. Nasib baik saya baca benda tu. Kalau tidak saya pun ada habit macam tu juga coach. Tu penting tu. So yang dah tahulah. Tapi nak tahu lebih lanjut lagi datang. Kena datang Jumpa kita 26 hari bulan. Okey, insya-Allah ada 100 seat untuk berjumpa dengan coach nanti di Hotel Trove dan bayarannya sangat kata orang tak adalah kita nak charge mahal-mahal sangat. Kita pun buat di hotel, siapkan juga makan apa semua hanya RM120 sahaja insya-Allah. Kita memang nak berjumpa, nak berkongsi pada tentang fizikal, rohani, diet kita semua pada bulan Februari ni lah. Jadi kita mulakan sesuatu yang baik yang kata orang dengan semangat spirit nak menyambut Ramadan ni sebenarnya kan. Jadi kalau selalu nak sambut Ramadan ni orang cakaplah dia umpamakan macam seolah-olah Ramadan ni seorang wanita yang cantik yang datang tetamu yang sangat dimuliakan kan. Jadi kita kehangatan tu kita kena create, kita kena rasakan daripada sekarang insya-Allah Jadi sebagai penutup Ustaz, alhamdulillah selesai sudah majlis talk show kita pada hari ini. Ya Ustaz. Haji. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh Ustaz, silakan. Bonus. Berapa jam? Sekarang dah pukul 10.35. InsyaAllah. Lebih masa ke belum? Ustaz boleh teruskan cakap. Saya menunggu. Sikit je Okey gini. Kan tadi Ustaz bicara amal soleh. Betul. Biasanya kita fikir amal soleh untuk pahala. Betul. Untuk syurga kan. Sebenarnya amal soleh ni benda yang besar. Dia menjaga kehidupan kita di akhirat tu kan besar akhirat kan. Dia juga menjaga kehidupan kita yang dunia yang kecil ni dan dia juga menjaga tubuh. Masya-Allah. Jadi amal soleh ni yang Ustaz nak kongsikan yang 12 pertemuan ni bukan amal soleh yang jenis pahala bukan tu je. Amal soleh yang Allah perintahkan untuk jaga kehidupan, untuk jaga rumah tangga, untuk jaga tubuh, untuk jaga organ-organ dalam tubuh. Amal soleh ada amal soleh spesifik dia jaga bahagian kepala ni. Ada pineal, ada kelenjar tu macam-macam. Ada amal soleh yang jaga bahagian dada termasuk yang fizikal, hati fizikal pun dia jaga, hati rohani pun dia jaga. Tu roh tu dahsyat. Roh ni kalau kita jaga dia komplit jaga semua. Orang barat dia jaga zahir je kan. Roh tu dia jaga semua. Dia jaga roh tu, amal-amal soleh yang Allah perintahkan tu semua nak jaga kita, nak jaga tubuh, nak jaga sel kita. Ada amal soleh spesifik untuk sel-sel yang doktor bincang tadi. Doktor mungkin cakap tentang bahagian medik tu kan. Tapi ada amal soleh spesifik untuk sel. Ada amal soleh yang spesifik untuk perut. Perut tu apa amal soleh itu? Nak jaga perut bukan perut yang rohani je, perut fizikal kita tu yang tak berak 6 hari tu kan.
mesti ada amal soleh yang dia tak jaga. Dia dikaitan dengan amal soleh. Lepas tu sakit-sakit kita ni, dia kan bala daripada Allah kan dengan sebab tak jaga amal soleh. Amal soleh yang mana tu? Kita sakit bagian ni, sebab setiap amal soleh yang Allah bagi banyak tu yang wajib sunat dia nak jaga tubuh kita. Ni tubuh kita, kehidupan kita, rumah tangga, hidup kita sampai akhirat tu jaga. Luar very wide ni. Amal soleh menjaga kehidupan kita ni sangat-sangat luas. Kalau makanan kan spacing untuk tubuh je kan. Tapi kalau senaman untuk tubuh je kan. Tapi ini dia sangat wide. Sebab tu Ustaz Nonggo sehingga berdentu. Bukan sekadar pahlin tu. Pahlin itu biasa pun dah dengar. Contoh, bahagian jantung. Ustaz nak kongsi sikit je. Yang boleh jaga fizikal jantung, bahagian-bahagian dada ni, rohani dia tu solat-solat waktu pagi. Duha, isyraq. Ada yang Allah dah tetapkan waktu pagi tu buat apa. Itu nak, kalau jaga tu solid. Yang bahagian sini tu bukan sekadar jantung rohani dia bagus, contoh fizikal pun bagus. Contoh kalau ada orang sakit jantung, doktor medik kan buat pembedahan, buat makanan kan. Dia jaga pula duha, dia jaga pula subuh, lagi cepat baik. Macam tu yang saya nak kongsikan insya-Allah. Itulah doktor dan Coach Syarif. Jadi Ustaz terima kasih. Itulah rasa sebab pun ada juga Ustaz sebenarnya kan. Jadi terasa macam betapa lama roh kita terabai kan sebenarnya. Kita tak meletakkan prioriti pada kesihatan roh kita juga sebenarnya. Jadi padahal itu kunci. Kat situ ada kunci dia. Jadi alhamdulillah selesai sudah majlis talk show kita pada hari ini. Bagi follower di FB maupun di Zoom, tak kira lah follower Dr. Adibah ke, Ustaz Kamal ke ataupun Coach Syarif, boleh sahaja ikuti kelas ni secara online yang akan kita beri, dan kecuali kelas Coach Syahir lah kena jumpa dengan dia. Kita tak boleh jalan secara online, kena jumpa dengan dia di Johor Bahru. Ada yang cakap, oh saya kena turun ke Johor Bahru. Silakan, kalau coach daripada Sungai Loi boleh turun ke Johor, kita sama-sama meraihkan program bersama dengan coach nanti. Jadi jangan lupa simpan nombor hotline kami 013-7222-165. Jadi saya ulang sekali lagi 013-7222-165. 165 tu sebenarnya Ustaz ada makna tu Ustaz. Tu ihsan, iman dan Islam. Jadi 165 tu sebenarnya. Jadi sebelum kita tamatkan kita punya perjumpaan ni, kita mohonlah kalau boleh Ustaz bacakan satu, kita tutup dulu dengan doa dan juga pengharapan pada malam ni. Semudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita walaupun secara maya, tapi Allah berkahi dan ialah anugerahkan satu malam yang baik, yang katakan esoknya kita bangun. Rosie tiba-tiba teringat pasal ni Ustaz. Minta maaf nak habis tapi teringat apa tahu. Ustaz pernah cakap kita ni nak tidur dalam masa pergi kekuatan roh sebenarnya. Dah pernah pergi program Ustaz. Ustaz pernah cakap apa yang kita fikirkan pada malam ini, esok pagi dia akan bersambung. Kalau masalah kita fikir, masalah lah yang bersambung pada esok pagi kan. Jadi kita fikirkan sesuatu yang terbaik supaya esoknya bersambung benda yang baik. Jadi tolonglah Ustaz doakan kami insya-Allah. Bawa bekal ni nak bawa tidur ni Ustaz. Kita sama-sama doa yang ada di depan ni, yang dekat luasan yang sama-sama kita mohon. Sebab majlis doa di majlis ilmu ni mustajab. Kita sedang ditatap oleh Allah. Kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada rahmatullah. Ya Allah, dengan berkat kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, dengan berkat selawat yang banyak tadi, ya Allah, Kau kabulkan permintaan kami ini, ya Allah. Terima kasih Kau kumpul kami di majlis yang sangat mulia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang membahagiakan kami dunia akhirat, ya Allah. Jadikan setiap pertemuan kami yang Kau atur, penyebab kami dapat hidayah-Mu, ya Allah. Dapat kasih sayang-Mu, ya Allah. Dapat kebaikan-Mu, ya Allah. Dapat ilmu-Mu, ya Allah. Dapat kesihatan, dapat nikmat, dapat bahagia dunia akhirat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Kebukalah pintu hati kami dan orang Islam, ya Allah, agar suka dan ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga ni, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami pada tahun ini, ya Allah, 2022, puasa yang sangat berharga, ya Allah, yang menguatkan jasad kami, hayatkan roh kami, ya Allah. Jadi kalau kami sentiasa sehat dunia akhirat. Amin zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah dan rahmatilah semua guru-guru kami yang bimbing kami pada malam ni dan pada bila-bila masa. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Berkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Muhammad. Ustaz, ada halqih Ustaz? Saya tak sebut ke? Saya sebut Okey. tadi. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Adada rahmatillah. Saya baca yang Oh, pendek. okey. Tapi itu pun dah banyak. Itu pun dah banyak Okey, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ji yang tak perasan. Okey, terima kasih semua. Jadi sampai kita berjumpa lagi, ingat Februari adalah bulan Ramadan Fitness, insya-Allah. Sampai kita berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih doktor. semua. Terima kasih Dekos. Terima kasih Ji. Jumpa lagi Okey, insya-Allah. Terima kasih Terima doktor, kasih. terima kasih Puan Ji, terima kasih Ustaz. Sahlan dah mati di FB? Dah sudah. Okey, alhamdulillah. So kita dah offline di FB. Terima kasihlah sekali lagi ni nak bercakap secara santai, nak bercakap secara Rosie, tak nak bercakap sebagai MC lagi dah. Jadi rasanya lebih relax. Ni terpaksa tengok skrip baca kan. Jadi terima kasih banyak-banyak daripada pihak pengurusan Pondok Ilmu. Sebenarnya Rosie sendiri sebenarnya bila dengar Rosie teruja. Dan insya-Allah Rosie sendiri nak pergi semua tu. Rosie memang kalau tidaklah kerana Rosie yang menguruskan Rosie pun memang akan insya-Allah hadir pada kesemua yang apa kita rancangkan sebab untuk Ramadan insya-Allah. Untuk Ramadan. Ya. Jadi okey, nanti kawan-kawan di dalam sini nanti insya-Allah ya, jangan lupa SMS dekat 013 tu tadi, dan kita akan mula buat marketing untuk ke kelas dan juga nanti untuk ke Zoom nanti kita akan buka kepada link kepada orang ramai juga sempena Ramadan ni, tetapi bagi penaja dia memang dah ada group, dia akan dapat akses terus, tapi bagi yang belum menjadi penaja kami akan bagi group untuk registration untuk kami hantar link nanti insya-Allah. Jadi kelas ni bagi Boleh saya tahu percuma. tak jadual doktor bila? Doktor Charlie bila? Hari Doktor apa? Belum lagi rasa dah ada. Doktor hari Rabu Dah ya ada. doktor? Rabu. Rabu. Doktor hari Rabu. Ustaz hari Coach, apa Ustaz hari itu Khamis, kita discuss 10 Khamis pagi. Khamis pagi. Yes. Coach Jadi bila? coach Coach dia ada? 26 27 dia tak ada kelas yang online. Kelas dia kena ada jumpa. kelas fizikal. Tapi kita sebenarnya merancangkan 26 tu boleh 100 orang untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat, tetapi insya-Allah bagi yang berminat nak dapatkan intensif, misal kata yang lebih saya aturkan dengan coach Ibrahim kan, untuk dapatkan lebih intensif, kata orang betul-betul nak dapatkan ni, jadi dia akan ada kupon yang dia kena beli untuk kita buatkan insya-Allah yang lanjutan pada 27 tu, ataupun kita setkan pada satu tarikh yang satu lagi lah. Jadi kita akan maklumkan nanti dalam kita punya copywriting, nanti bagi tahu macam manalah siapa yang ikut, tapi yang itu cuma boleh dalam 30 maksimum 35 orang sahaja, sebab tak mungkin kan satu orang nak nak custom made satu-satu customer ni, dia tak boleh beramai-ramai. Jadi kalau ramai dia kena buat hari yang lain pula nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, hari Rabu jam berapa? Hari Rabu jam berapa doktor? 10 pagi. 10 pagi. Ustaz Kamal pun rasanya sama, pukul hari Khamis 10 pagi juga Ustaz, betul kan? InsyaAllah. Jadi nantikan kita punya ni lah link nanti insyaAllah. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih doktor, terima kasih Ustaz. Terima kasih coach. Terima Assalamualaikum. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya end meeting dulu ya.